Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengar soalan yang seterusnya. Sempena bulan Ramadan ini, pastinya pembacaan Al-Quran menjadi agenda utama dalam bulan Ramadan seperti yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Terdapat di setengah masjid dan surau yang imamnya membaca Al-Quran dengan pelbagai riwayat dan qiraat di dalam solat. Mohon pencerahan dan pandangan dari pihak doktor. Satu soalan yang cukup baik dalam perkembangan suasana zaman sekarang ini. Memang berlaku kita melihat terdapat perkembangan yang baik, yang sihat dari sudut disiplin ilmu pembacaan Al-Quran, dan telah kedapatan beberapa buah masjid dan juga surau yang mengamalkan dengan bacaan Al-Quran di dalam solat, sama ada solat jahar ataupun solat sama ada solat yang wajib ataupun solat sunat dibaca dengan pelbagai riwayat. Berkaitan dengan soalan ini, kita boleh melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, disiplin ilmu bacaan Al-Quran, iaitu disiplin ilmu qiraat, dan yang kedua dari sudut disiplin ilmu fiqh. Yang pertama, disiplin ilmu qiraat. Memang kalau kita melihat bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk bacaan, sehingga Nabi SAW sendiri pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bentuk wajah bacaan Al-Quran itu boleh dipelbagaikan, kerana Nabi SAW mengetahui bahawa umatnya merupakan umat yang baru mengenali Islam, dan tidak semua bangsa-bangsa Arab pada ketika itu mampu membaca Al-Quran dengan satu dialek ataupun satu lahjah yang sama. Oleh sebab demikianlah Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Al-Quran itu boleh diturunkan dengan pelbagai bentuk bacaan, pelbagai bentuk wajah, dan disebutkan sebagai sab'ah ahruf sab'ah. Kalau kita melihat perbezaan ataupun perbelahan pandangan berkaitan dengan bentuk bacaan ini telah berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW sendiri. Ada kisah yang melibatkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni kita kenali dia sebagai khalifah Islam yang kedua. Pernah satu ketika setelah mana hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah, pada ketika itu Islam semakin berkembang, sekitar tahun ke-9, ke-10 hijrah Nabi. Ada seorang sahabat nama dia Hisham bin Hakam, ada menyebut Hisham bin Hakim. Pernah satu ketika Hisham ini dia menjadi imam solat pada waktu malam, membaca dengan bacaan yang jahar, bacaan yang kuat, iaitu bacaan surah Al-Furqan. Ketika dia menjadi imam, kebetulan pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi makmum kepada si Hisham ni. Jadi Hisham ni dia membaca. Dia bacalah surah Al-Furqan, yang mana pada ketika itu didengar oleh Umar Al-Khattab. Apa yang dibaca oleh Hisham itu adalah berbeza dengan apa bentuk bacaan yang dia ambil daripada Nabi SAW. Jadi Umar ni dia dah tak tahan, lain bacaan dia. Sehinggalah habis solat, sebab itu Sayyidina Umar pun dia tarik baju Hisham, bawa pergi jumpa Nabi SAW dan tanya pada Nabi, ceritakan pada Nabi apa yang berlaku. Dan Nabi SAW kata, Hisham, kamu baca. Selepas Hisham baca, Nabi mengatakan, sadaqtah, betul bacaan kamu. Sayyidina Umar jadi terkejut. Takkan begitu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, kamu pula baca. Umar pun baca. Bila Umar membaca, Nabi sebut sadaqtah. Jadi dua-dua bentuk bacaan itu adalah bacaan yang betul dan diterima oleh Nabi SAW sebagaimana yang diwahyukan. Dan Nabi memberikan ketenangan kepada Sayyidina Umar. Ada banyak kisah berlaku pada zaman Nabi SAW. Kisah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab satu ketika dia masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Solat sunat, solat nawafil. Ubay dia membaca surah Nahli, surah Nahli, surah yang dalam juzuk ke-14. Dia baca sendiri dalam solat sunat dia. Habis dia baca, seorang sahabat lain masuk. Baca surah Nahli juga. Dibaca oleh sahabat tu, Ubay dia dengar bacaan tu. Dia kata bacaan sahabat ni tak sama dengan apa yang dia baca.
Habis sahabat ni dia baca, dia panggil sahabat ni duduk. Dia pun tanya. Tengah dia tanya, datang seorang sahabat lain pula masuk ke dalam Masjid Nabawi dan membaca surah Nahl juga. Dia didengar oleh Ubay. Dia dengar sahabat yang ketiga ni baca pun berbeza. Jadi maksudnya situ apa yang dibaca oleh Ubay berbeza dengan sahabat dia yang pertama dan berbeza dengan sahabat dia yang kedua. Dan mereka ni Ubay bin Ka'ab bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh baca depan Nabi, seorang baca, dan itu juga berlaku. Nabi kata, sadaqta, ahsanta, bacaan itu betul. Ada juga kisah lain yang berlaku, yang diceritakan oleh Zaid bin Al-Arqam. Satu ketika, seorang lelaki, ini dalam tafsir Tabari, seorang lelaki, dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi, dia sebut pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah mengambil bacaan daripada Ibnu Mas'ud. Satu surah," dia kata. "Aku ambil daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ajar aku baca begini. Kemudian aku ambil daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pula ajar baca begini. Kemudian aku pergi jumpa dengan Ubay. Ubay pula ajar baca begini." Semuanya berbeza bentuk bacaannya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan wajah bacaan yang manakah yang sepatutnya aku baca?" Nabi pun, fasakatan Nabi pun jadi terdiam. Kebetulan pada ketika itu ada Sayyidina Ali bin Abi Talib dekat tepi itu. Ali ni dia menyampuk. Dia kata, "Wahai sahabat," dia kata, "kamu bacalah mana-mana wajah yang betul kamu ambil, susu galur dia, maka itu adalah bacaan yang betul." Dia gambaran perbezaan bentuk wajah bacaan ni memang berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar bentuk bacaan itu dipelbagaikan. Kemudian kalau kita melihat sampai zaman sahabat, zaman Sayyidina Uthman berlaku khilaf dari sudut bacaan, diselaraskan. Kemudian kalau kita tengok zaman tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Ismail bin Abdul Malik. Ismail bin Abdul Malik ni seorang tabi'in. Pernah satu ketika dia ni semayang di belakang seorang tabi'in ni, iaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni nama yang cukup ma'ruf. Orang hebat, alim, warak, tawaduk. Sa'id bin Jubair ni, dia bertemu dengan para sahabat. Belajar daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, orang yang faqih, yang alim, seorang yang mufasir dan seorang qurra' Al-Quran. Dia ni, Sa'id bin Jubair ni, dia menjadi imam besar. Macam kita masjid negara lah. Imam besar masjid negara. Dia di Kufah pada ketika itu. Menjadi imam besar. Jadi Ismail bin Abdul Malik ni dia menceritakan bahawa aku semayang, dia kata, pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan aku semayang menjadi makmum kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pernah pada satu malam dia semayang, dia membaca dengan harf Zaid bin Sabit. Ini zaman tabi'in ni tak ada istilah imam qiraat riwayat, tak ada lagi. Jadi sebab sebagai harf, iaitu qiraat, dengan qiraat bacaan Zaid bin Sabit satu malam. Kemudian malam besoknya Ismail bin Abdul Malik ni menjadi makmum lagi. Dia mendengar pula bacaan Sa'id bin Jubair ni membaca. Sa'id bin Jubair membaca dengan bacaan sahabat yang lain, iaitu dengan bacaan qiraat Ibnu Mas'ud. Dan benda ni menjadi perkara yang biasa dalam kalangan tabi'in, tabi'in, kerana mereka memahami disiplin ilmu itu dengan baik, bentuk pembacaan yang betul dan tidak menjadi satu kesalahan. Dan Nabi SAW menyebutkan, "Innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu." Atau kama qala. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka kamu bacalah yang mudah bagi kamu. Okay. Ada banyak hadis menyebutkan. Ada hadis lain. Nabi SAW menyebutkan, "Inna hadzal Quran nuzila ala sab'ati ahruf fa ayyu dzalika qara'tum asabtum." Dia kata, "Fala tumaru fil Quran fa innal mir'a fihi kufrun." Dia kata, disebutkan bahawa Quran itu turunkan dengan pelbagai bentuk bacaan, 7 huruf. Maka mana-mana bentuk bacaan yang kamu baca, maka itu asabtum, betul dan boleh terima. Fala tumaru,
Nabi SAW mengingatkan, jangan kamu berdebat, jangan kamu berbalah tentang bentuk bacaan, kerana perdebatan itu dia boleh membawa kepada kekufuran. Jadi bentuk bacaan itu betul, dan peringatan pada Nabi SAW itu perlu kita ambil dengan baik dan sebagainya. Jadi melihat konteks suasana kita pada hari ini, disiplin ilmu pembacaan Al-Quran ini semakin berkembang. Dan kita melihat sekarang ni ramai para qura' di negara kita ini, di Malaysia, yang takharus keluar daripada dalam negara, luar negara, sebelah Saudi, sebelah Mesir, Morocco, Maghribi, sebelah Jordan, yang mereka ni mempunyai takhasus dalam bidang pembacaan Al-Quran, qura' yang mengetahui imam, qiraat dan juga bentuk-bentuk riwayat. Maka disiplin ilmu ini adalah satu benda yang sihat, boleh dibaca dalam keadaan mereka, imam-imam ni mengetahui bacaannya. Cuma itu dari sudut ulama al-qurra. Maksudnya la mani', tidak ada larangan untuk membaca dengan pelbagai bentuk riwayat. Cuma apabila kita melihat dari sudut fiqh, melibatkan solat, boleh ke tak boleh ke baca dengan pelbagai riwayat tu. Kalau kita tengok kepada imam-imam mazhab, mana-mana imam-imam mazhab yang utama, tidak disyaratkan apabila disebutkan surah Fatihah tu, syarat membaca surah Fatihah tu kenalah riwayat dengan Hafs an Asim saja. Memang tidak ada syarat tersebut. Sebab itu kita tengok ada beberapa negara yang membaca dengan Warsh, ada negara yang membaca dengan Qalun, memang bacaan negara tersebut. Dan kita perlu kita fahami bahawa imam mazhab kita itu Al-Imam Syafi'i, dia sebenarnya dia tidak membaca dengan Quran apa yang kita baca pada hari ini, riwayat Hafs an Asim. Kalau kita tengok Imam Syafi'i itu sendiri, bacaan dia adalah bacaan dengan melalui qiraat Ibnu Kathir. Dia membaca dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu bacaan imam mazhab kita. Cuma kita tahu dan tak tahu sahaja. Kadang-kadang kita tengok kalau seseorang itu diangkat, disebutkan dia ni mazhabnya apa, Syafi'i ke, kemudian dari sudut akidahnya apa, dari sudut tasawufnya apa. Cuma dari sudut qiraat, qura'nya itu jarang diketengahkan oleh para ulama. Dan saya melihat dari sudut boleh tak boleh itu, dia maklum minad dibir, ini memang diketahui, memang boleh dibaca dengan pelbagai riwayat. Cuma ulama-ulama fiqh memberi penekanan supaya jangan berlakunya fitnah. Yang pertama, jangan berlakunya balbal, iaitu kekeliruan. Kemudian jangan yuwaswisun nas, maksudnya memberi was-was kepada jemaah, kepada orang awam. Itu tiga perkara yang dititik beratkan oleh ulama fiqh apabila ingin dibaca dengan pelbagai riwayat yang lain selain daripada Hafs an Asim. Jadi sebaiknya ini satu benda yang sihat, boleh diperkembangkan, dan sebaik ni diperkembangkan, dibiasakan. Cuma perlu diberi faham kepada makmum dalam bentuk announcement, dalam bentuk apa-apa yang boleh diketengahkan oleh pihak surau dan juga masjid, agar tidak berlaku kekeliruan, tidak berlaku fitnah dan tidak meragukan orang-orang awam, para jemaah. Dan kita melihat sekarang ini, buat masa ini sebenarnya kebolehan para imam kita ni membaca dengan pelbagai riwayat ni merupakan added value, dan dia boleh menjadi sebagai nilai tambah bagaimana kita nak memeriahkan, nak mengimarahkan masjid dan juga surau. Dan dalam waktu yang sama kita boleh mendidik masyarakat mencintai Al-Quran, lebih dekat kepada Al-Quran, supaya dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barakat ini, bukan mereka setakat membaca Al-Quran, membetulkan tajwid, dalam waktu yang sama mereka terbuka, boleh menerima, memahami bentuk-bentuk wajah bacaan dan tidak menjadi satu kejanggalan. Ada beberapa kajian, ada peringkat akademik yang telah dibuat berkaitan dengan bentuk-bentuk bacaan yang telah diamalkan di beberapa buah masjid dan juga surau, sehingga kan akhirnya dapatan kajian itu menunjukkan bahawa para jemaah ni ternanti-nantikan imam-imam para qurra' ni untuk menjadi imam, membacakan dengan pelbagai bentuk bacaan wajah dan riwayat, walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui disiplin ilmu itu dengan baik, tetapi mendengar dengan kepelbagaian itu menjadi daya penarik untuk jemaah datang ke masjid. Dan hasil dapatan menunjukkan ada beberapa riwayat yang menjadi pilihan dan kegemaran para jemaah, di antaranya ialah bacaan daripada qiraat Imam Yaqub, Ruwais, riwayatnya qiraat Hamzah, dan juga riwayat Hafs. Ada dapatan yang baik, dan saya merasakan ini dari sudut kesalahannya memang tidak menjadi satu kesalahan, dan sepatutnya boleh diangkat disiplin ilmu dengan sebaiknya. Itu yang boleh saya kongsikan jawapan untuk soalan yang ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.